Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah. Malam ni kita sambung pengajian kitab Musalli, muka surat 17. Rumi muka surat 7. Muka surat 7 tengah-tengah tu kita bahas berkaitan dengan rukun sembahyang yang kedua, takbiratul ihram. 17 kitab hijau ni lah, kitab biru tu dia muka surat berapa tah? 27 kot kan? 29. Cari takbiratul ihram. Kita jawi saya muka surat 7 kat tengah-tengah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang yang kedua, takbiratul ihram. Yang pertama, niat. Niat kan kita panjang sangat kan, kita bahas sampai beberapa kali pertemuan baru habis bab niat. Masuk kita bab rukun sembahyang yang kedua, takbiratul ihram. Apakah dia takbiratul ihram? Maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya dahulu tu sebelum, daripada takbir, daripada segala yang membinasakan sembahyang. Maksud takbiratul ihram ini adalah takbir, bila sebut takbir Allahu Akbar lah. Bila sebut takbir Allahu Akbar. Bila sebut tasbih subhanallah kan. Bila sebut tahmid alhamdulillah. Bila sebut tahlil la ilaha illallah, sebagainya lah. Dan bila disebut takbir maknanya Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram, takbir ihram. Ihram tu asal haram lah. Takbir yang mengharamkan. Boleh juga kata gitu. Mengharamkan perkara yang halal. Dengan takbir je jadi haram. Benda tu halal jadi haram. Itu dia panggil takbiratul ihram. Ada yang asalnya halal, okey aja. Bila takbir terus jadi haram. Itu yang nak bincangkan tu. Itu maksud takbiratul ihram. Sebab tu dalam ihram ada pantang larang. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat kan dalam ihram. Ihram tu haram lah. Diharamkan yang mana sebelum tu halal. Yang mana untuk mula solat ni, dia dengan takbir untuk mulakan solat. Miftahus salah at-tuhur. Kunci semayang adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Perkara yang mengharamkan dia adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan dia adalah salam. Maknanya mula-mula takbir, benda halal jadi haram. Kemudian sehingga satu peringkat kita salam. Bila sebut salam, assalamualaikum lah. Lepas salam tu yang mana haram tadi jadi halal balik. Itu secara ringkas. Yang mana memang sembahyang ni hendaklah dimulakan dengan takbir. Jadi takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, makan harus, minum harus, boleh, bercakap boleh, berjalan boleh, semua nak buat, nak melompat, nak apa semua boleh ketika sebelum takbir.
Bila takbiratul ihram, terus haram. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau buat juga, berdosa dan membatalkan sembahyang. Berdosa kalau makan kan. Contohnya ada makanan, ada minuman, kita takbir atau kita minum. Pertama, minum-minumlah. Minum, yang kita minum tu taklah haram. Air tu bukan arak. Cuma perbuatan kita minum tu membatalkan sembahyang dan berdosa. Berdosa kerana membatalkan sembahyang dengan sengaja. Bukan berdosa kerana minum. Sebab batal sembahyang tu. Yang mana sembahyang tu sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang tu sembahyang sunat, ukurnya makruh batalkan. Kita sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang apa, tiba-tiba tak jadi ya, tengah sembahyang tu kita batalkan. Kita belah gitu aja. Kita makan, kita minum. Tak makruh. Tapi tak berdosa. Tapi kalau solat fardu, punya haram. Malah membatalkan solat fardu dengan sengaja tu haram, sehingga kan nak kentut. Terasa nak kentut, terasa dia dah tak selesa dah. Dia kata alang-alang semayang tak selesa gini, dia kentut, hukumnya haram. Kadang-kadang kita tak perasan. Dia kata kentut tu batal wuduk, maka batal semayang. Jadi dah nak terkentut, kentut ajalah, batal lah semayang. Tak, bila tak batal semayang, batal air semayang, ambil wuduk balik, semayang balik. Dia rasa begitu, betul. Cuma perbuatan dia kentut tu berdosa. Habis tu macam mana kentut yang tak berdosa dalam semayang? Dia kena tahan sehingga titisan darah yang terakhir. Tahan sungguh. Tahan, dah tak lagi dah, puk keluar juga. Baru yang itu tak berdosa. Maknanya kena tahan lah. Ya, kena tahan. Wajib tahan. Daripada kalau berbeza dengan nak keluar air kencing atau nak keluar najis, tu beza. Tak keluar lagi, kena batalkan dah. Sebab kalau dah keluar, dia akan mengotorkan surau masjid. Maka di situ agak-agak dah hujung-hujung tak boleh tahan ni. Ini lagi 30 saat memang berterabur kat sini. Maka dia boleh batalkan dah. Itu dari segi air kencing, dari segi muntah, dari segi najis, air muntah, dari segi nak keluar darah ke hidung ke, contohlah kan. Kan? Yang itu tak semestinya keluar dulu. Kita anggap tak mampu ni. Waktu tu dah boleh batalkan dah. Tapi angin tak boleh. Angin tak boleh gitu. Angin kena tahan. Tahan sungguh-sungguh. Merah muka-muka. Sampai tak lagi dah. Dia keluar juga. Masih dia keluar balik tu. Batal. Sembahyang tak berdosa. Kalau sembahyang fardu sembahyang sunat, makruh. Jadi, haram makan minum. Malah kentut juga haram. Jika dengan sengaja dia teran keluar. Kalau dah tak boleh tahan, tak apa. Dah tak boleh tahan, tak ada masalah. Jadi, takbiratul ihram ni, perkara halal jadi haram lepas takbir tu. Tapi ada yang perkara yang halal tetap jadi halal juga bila setelah takbir. Contohnya baca Quran, zikir kan. Kan benda tu boleh sebelum takbir. Lepas takbir pun boleh juga. Cuma kebanyakannya takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kebanyakannya tak boleh buat. Benda yang boleh sebelum itu dah tak boleh dah. Tak boleh berjalan dengan maksud suka-suka lah. Tak boleh berjalan, tak boleh melompat, tak boleh semua dah. Sebab takbir yang mengharamkan. Dan masuk sembahyang ni memang dimulakan dengan takbiratul ihram. Memang mula situ. Yang mana memulakan solat dengan takbiratul ihram, dengan Allahu Akbar, adalah khususiah untuk umat Nabi SAW. Dengan maksud khususiah tu maksudnya umat terdahulu pun ada solat dia. Nabi Ibrahim pun ada solat dia, umat dia. Apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan solat dan keturunan aku pun jadi orang yang mendirikan solat. Maknanya zaman Nabi Ibrahim dah solat. Bukan itu aja, zaman Nabi Musa pun ada. Itu yang kita tahu ceritalah. Malah mungkin zaman Nabi Ishaq semua ada. Sampai zaman Nabi Musa pun ada juga. Macam ni kita boleh tahu Nabi Ibrahim, sebab dirakamkan dalam Quran. Nabi Ibrahim doa supaya dia menjadi orang yang mendirikan sembahyang dan keturunan dia juga jadi orang yang mendirikan sembahyang. Maka sembahyang tu dah ada. Nabi Musa macam ni kita tahu. Nabi Musa kita tahu kerana bila Nabi dapat 50 sembahyang kan jumpa Nabi Musa dulu. Nabi Musa katakan, oh tak boleh, umat aku sehari dua waktu aja gagal. Umat kau 50, tak ada harapan. Naik, turun balik sampai 9 kali tu kan. Maknanya kita dapat faham, Nabi Musa, umatnya pun ada sembahyang juga. Tapi sembahyang dia mengikut syariat itulah, lain lah. Mungkin cara-cara tu lain. Dan sembahyang kita adalah himpunan daripada
daripada sembahyang malaikat, ibadah malaikat. Masa Nabi naik ke Mi'raj kan, setiap langit Nabi tengok ada malaikat berdiri je, qiyam, berdiri je. Dia tanya Jibril, wahai Jibril, diorang tengah buat apa? Dia tengah sembahyang lah, dia tengah sembahyang. Bila apa dia buat? Macam berdiri macam tu aja. Nak Jibril kata, sejak aku ingat memang begitulah berdiri sampai sekarang, dah sampai kiamat. Naik lagi jumpa duduk gini malaikat. Dia buat apa ni malaikat? Dia buat gini ni. Buat apa ni? Dia tengah sembahyang lah. Cara dia macam mana? Macam tu lah. Daripada aku ingat-ingat, kata Jibril, seingat aku. Sebab Jibril dia lahir-lahir, dia bukan lahir lah, dia ada terus dia ingat kan dia daripada cahaya. Dia mana ada jadi baby, mana ada kan, daripada cahaya dia terus jadi. Kita ada dia kecil, cerdik, tak cerdik, lepas tu makin cerdik kan, makin besar. Dia tak, cahaya terus ada, cahaya kan terus ada. Okey, jadi dia kata seingat-ingat aku memang duduk begitu dah sampai kiamat. Dan seterusnya sujud dan sebagainya, duduk. Jadi himpunan daripada ibadah malaikat jadi kita punya, yang ada rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi umat terdahulu pun ada sembahyang di cara lain, wallahualam. Mungkin ada rukuk saja, mungkin berdiri saja, macam mana, mungkin baring ke apa, wallahualam caranya. Cuma permulaan sembahyang tu, nak masuk solat tu, bermula dengan Allahu Akbar hanya umat Nabi SAW, kita je. Dengan mulakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Umat terdahulu mungkin mulakan dengan Alhamdulillah ke, Subhanallah ke, La ilaha illallah ke, tak tahulah mula dengan yang lain. Tapi kita khusus, khas untuk kita mulakan sembahyang dengan Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar. Dan ianya adalah yang paling besar, sebab bila kita masuk sembahyang dengan Allah Maha Besar, ketika kita masuk sembahyang dengan Allah Maha Besar, dengan kita merasai sebenar-benar Allah Maha Besar, automatik yang lain kecil kan. Kita besar mana pun di luar sebelum sembahyang, jawatan kita, pangkat kita besar mana pun, bila Allahu Akbar, yang lain semua jadi kecil kan. Sebab tu Allahu Akbar. Jadi hikmahnya dapat menghadirkan hati kita pada permulaan solat dengan kebesaran Allah. Sebab tu dimulakan dengan Allah Maha Besar, maka mudah nak dapat khusyuk lepas tu. Dan lepas pada tu, kita biasalah, kita akan lari, otak kita akan lari ke tempat lain. Jadi bila nak rukuk, ada Allahu Akbar balik. Yang tu tak wajib lah, yang tu sunat lah. Tapi ada balik Allahu Akbar. Sebab apa ada balik? Dia panggil takbir intiqalat, dia panggil. Takbir perpindahan rukun daripada berdiri, daripada qiyam kepada rukuk. Yang tu sunat. Daripada sebelum sembahyang, nak sembahyang, itu wajib. Takbir itu wajib, takbiratul ihram. Ketika nak rukuk tu, sebut Allahu Akbar tu sunat. Kenapa Allahu Akbar juga? Kenapa? Kerana ketika berdiri tu kejap je Allahu Akbar, masa tu je ingat Allah, lepas tu hilang lah. Jadi bila hilang Allahu Akbar ketika rukuk, seolah-olah kita macam renew balik, Allah Maha Besar balik. Sebab tadi dah fikir bukan-bukan. Kata Allah Maha Besar, fikir kerja tengah baca Fatihah, waladdallin amin, fikir macam-macam. Kata Allah Maha Besar, baru saya sebut Allah Maha Besar, tiba-tiba Allah jadi kecil balik dah. Sebab kerja ke, I tengoklah masalah kita ke apa, benda yang lain lebih besar. Sedangkan bila kata Allah Maha Besar, yang lain tu jadi kecil, lupakan terus. Tapi tak lupa-lupa pun, ketika nak rukuk tu tarik balik Allah Maha Besar weh. Gitu. Ketika nak sujud pun, masa tu dah fikir lain lah. Allah Maha Besar. Nak duduk di antara sujud, nak sujud, maka tarik balik. Tapi sunat lah, yang wajib yang pertama sekali. Okey. Jadi sembahyang kita dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berbeza dengan umat terdahulu, dia mulakan sembahyang dengan yang lain. Dan tertentulah, mesti tertentulah, hanya lafaz itu Allahu Akbar, dan ianya mesti, ianya wajib. Okay? Dan tertentulah lafaz takbir itu atas orang yang berkuasa bertutur dengan dia lafaz. Dengan dia lafaz. Maknanya tertentulah lafaz takbir itu wajib, mesti, tak boleh ubah-ubah pada sesiapa yang berkuasa, yang mampu nak bertutur, yang mampu nak sebut. Yang tak mampu nak macam mana? Yang mampu sebut Allahu Akbar, hendaklah dia sebut Allahu Akbar. Hendaklah dia mulai bagi orang yang berkuasa dengan lafaz itu. Tak boleh dengan lafaz lain walaupun makna yang sama. Allah Maha Besar, tak boleh, walaupun maksud yang sama. Allah banyak nama kan, antaranya Ar-Rahman kan, Ar-Rahmanu Akbar, sama je nak kira, tak boleh. Al-Karimu Akbar, tak boleh. Lebih-lebih lagi Allahul Karim lagi tak boleh. Padahal nak kira sama je. Sama je Allah
Akbar. Allah Maha Besar. Allah ada 99. Kita baca Asmaul Husna. Kita ambil mana-mana satu. Kita ganti Allah tu. Nak kira sama je membawa maksud Allah. Tapi tak boleh. Sebab tu dia kata tertentu. Hanya itu saja boleh. Walaupun mempunyai maksud yang sama. Ataupun bahasa yang lain pun tak boleh. Walaupun maksud yang sama. Tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar. Mesti. Bagi orang yang boleh keluar suara. Orang yang tak boleh keluar suara, orang bisu, saya kesian lah. Saya ada kenal masa dulu lah kan. Orang yang buta, orang yang bisu, salah satulah buta atau bisu lah. Dia kalau buta bisu. Buta pekak. Dia buta pekak, dia habis lah. Orang yang buta dan pekak, dia panggil tuli, dia bukan mukallaf. Dia habis lagi, dia senang lagi ahli syurga. Dia tak wajib semayang, tak wajib apa. Dia buta dan pekak. Tapi kalau dia tak buta, tapi pekak ataupun bisu, biasanya pekak dia automatik lah bisu kan. Sebab dia tak pernah dengar macam dia nak sebut kat lidah dia kan. Itu mukallaf. Itu wajib semayang, wajib puasa, wajib belajar. Dengan cara dia lah. Kalau dia buta, tapi dia boleh dengar, orang macam ni juga mukallaf. Dengan maksud dia wajib semayang, dia wajib puasa, dia wajib belajar fardu ain, belajar akidah, semualah. Samalah. Sebab dia ada salah satu input. Kalau mata tak ada, maksudnya buta, telinga pun tak ada, maksud pekak, mana input nak masuk? Tak ada sumber nak masuk kat mana? Dia hanya satu, masuk kot rasa je boleh. Tu pun tak boleh faham. Tak boleh nak faham. Jadi bagi orang yang buta tapi boleh dengar, ataupun pekak atau bisu tapi boleh melihat, biasanya dia diabaikan dari segi agama. Dari segi agama. Saya tak sempat, projek saya tak sempat siap. Pindah sini, di sana. Projek untuk mereka ni. Mudah-mudahan diteruskan oleh sahabat-sahabat kat sana lah. Untuk mereka ni, mereka diabaikan. Mereka hanya dititik beratkan tentang keduniaan. Tentang nak tengok berita, TV 1, TV 2. TV 2 ada? Yang orang duk cakap kat tepi. Kenapa nak sebut ada benda orang tu? Orang yang gerak buat isyarat tu. Sebab kesian bagi orang yang pekak, yang bisu, dia masih lagi boleh melihat, dia faham, dia nak tahu juga apa yang terjadi dalam dunia. Isu semasa, maka disediakan. Bagus tak? Baguslah, itu dunia. Akhirat je ni. Bagi orang yang parking, ini untuk parking. OKU. Nampak yang tak koyo bagi, tapi tak apalah, disediakan. Bagusnya. Sangat bagus. Ada kalau negara-negara barat lagi lah cara tempat nak berjalan orang buta, tempat macam-macam lagi. Lebih mereka sangat-sangat menjaga. Nak masuk LRT kena ada. Ni tempat orang yang OKU, termasuklah buta pekak dan sebagainya. Sentiasa ada. Tapi dalam masalah agama diabaikan. Sedangkan mereka mukallaf. Ini yang salah satu ada ni, yang boleh masuk ke mata atau boleh masuk ke telinga ni. Mereka sangat diabaikan. Bila mereka diabaikan, mereka sembahyang, mereka ibadah, semua ikut dan. Sedangkan mereka masih lagi mukallaf. Siapa yang ni? Yang berdosanya yang nak ajar dia tu lah. Berdosa tu. Kerana macam mana kita wajib ajar anak-anak, macam tu juga kita wajib ajar dia. Tapi kita kata, alah dia OKU, dia orang yang kurang. Bila kurang, apa? Yang kurang betul, tak nampak dan tak dengar. Yang itu tak payah ajar apa pun tak apa. Malah dia ahli syurga. Tak perlu ajar apa. Bagi dia makan, bagi dia tu je lah. Seronok hidup dia. Sebab tu ada sekolah pekak, ada sekolah buta. Tapi tak ada sekolah pekak dan buta. Bila sebut pekak sekali yang bisu kan, dia sekali mulut dengan telinga ni. Dia tak ada sekolah pekak dan buta. Ataupun sekolah pekak dan buta, tak ada. Yang ada sekolah bagi orang pekak, sekolah bagi orang buta ada. Pekak dan buta tak ada, sebab tak boleh nak masuk. Maka mereka tu tak ada masalah. Tapi mereka yang boleh tengok, tak ada masalah. Dia ahli syurga dah. Yang boleh tengok, siapa nak ajar dia hukum-hukum ni. Okey, contohnya, agak-agak orang tahu tak? Orang bisu tahu tak? Yang kena sembahyang. Tahu. Dia tahu tak dia perlu gerakkan mulut dia ketika nak takbir? Sebab dia dah bisu. Dia kena, kalau dia ada bunyi, dia kena bunyi tu. Dia kena gerak. Tapi memang tak bunyi pun, tapi dia kena buat isyarat. Benda tu lah kena ajar. Itulah. Tapi tak sempat, tak tercapai, tak sempat siap projek tu.
Allah, dia tak sebut Allah, dia kena sebab dia boleh sebut tu aja. Dia tak boleh. Aku bisu. Lain pun bukan bunyi pun. Kena gerak mulut. Kena gerak mulut. Dia gerak macam mana pun gerak-gerak nak bagi tahu aku tengah sembahyang, aku Allahu Akbar. Cuma tak bunyi, aku bisu. Kena gerak mulut tu. Itu bagi sebab tu dia kata jadi lafaz tak keluar. Tak keluar. Jadi masa dia baca dia dia ada dia gerak-gerakkan dia. Tapi memang tak bunyi lah bagi orang Melayu. Jadi dikatakan sini lafaz itu bagi orang yang berkuasa bertutur. Yang tak berkuasa maka sekadar menggerakkan je lah. Buat isyarat aja. Dengan lafaz Allahu Akbar, dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Allah dulu baru akbar. Dia tak boleh akbarullah. Sebab apa dibincang perkara ni? Kerana biasa orang Melayu dia tak buat kerja ni. Orang Melayu dia tak buat kerja ni. Akbarullah terbalik. Biasa orang Arab dia buat kerja sebab bahasa dia. Dia maksudnya dia orang Arab yang tak ngaji lah. Jadi kita kata dia mesti dahulu dimulai dengan Allah, lepas tu baru akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh akbarullah. Tak boleh. Kita memang tak logik. Siapa buat gitu? Memang kan siapa buat gitu kan? Tapi ada orang buat. Orang biasanya orang yang cakap bahasa dia tu lah. Memang Arab tu bahasa dia. Jadi mestilah dimulakan dengan Allah, kemudian baru akbar. Mesti tu. Dan disunatkan untuk ditebalkan lam tu. Allah tu tebal tu. Allah kan. Dia panggil taghliz. Allah. Dulu. Sebab kadang-kadang sebutan tu bimbang, tak tepat, bimbang takut makruh okey lagi lah, masih lagi sah, takut langsung tak sah. Apabila tak jaga. Semua orang boleh sebut, cuma dia tak jaga je. Dia jadi Allah. Allah. Yang salah ni nak cerita. Yang tak jaga. Dia boleh sebut je sebab alif atas A, bukan alif atas O. Alif atas A kan. Jadi Allah. Tapi kalau tak jaga dia jadi Allah. 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 Biasa kita Allah yang terkejut kan. Tu alif atas O ke? Benda-benda simple macam tu kita tak kata dia tak boleh sebut. Dia boleh tapi jagalah sikit. Jaga sikit. Bila jaga okey je. Allah. Jadi je. Dulu. Ataupun Allah ke sebut tak reti. Tak boleh juga memanjangkan tu. Allah. Tu panjang. Allah tak boleh. Tak boleh dengan maksud tak sah yang ini. Yang tadi tu yang Allah ke apa ke bimbang, takut tak sah. Masih lagi tak berani nak kata tak sah sebab tengok dululah macam mana tu, dia cuai atau tidak. Tapi kalau Allah memang tak sah. Sebab bila dia panjangkan tu, dia membawa maksud pertanyaan. Maksudnya Allah, adakah Allah Maha Besar? Dia gitu. Bahasa Arab kalau panjang kat depan tu dia maksud bertanya, adakah Allah? Jadi tak boleh gitu. Allah, jaga sikit-sikit je. Dan disunatkan tebal lam. Allah kan. Dia panggil taghliz, tebal. Cuma sunat, tak wajib. Tak wajib tebal lam. Sama ada dalam semayang ataupun luar semayang ke, tak wajib tebal lam. Maksudnya kalau tak tebal jadi macam mana? Kalau Allah tebal, kalau tak tebal nipis. Allah. Macam orang Pakistan, India. Masya-Allah. Boleh. Sah. Allahu Akbar. Kita dengar, kita kata benda. Sah. Sebab tebal, taghliz tu adalah sunat. Asalnya alif lam lam. Mana ada tebal? Cuba baca. Cuba alif lam sabdu atas. Jadi Allah je jadi Allah. Kenapa pula? Hanya Allah saja yang ditebalkan sebab nak membesarkan Allah, nak membezakan dengan yang lain. Kalau ikut yang sebenar-benar, alif lam tu ada sabdu, bunyi Allah. Bukan Allah. Mana ada Allah? Itu yang betul tepatnya dari segi selain daripada Allah. Allah je yang sunat tebal. Jadi macam Bangladesh, Pakistan dia Allahu Akbar. Tak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung. Sebab itulah sebenarnya bunyi asal.
Itulah bunyi yang sebenar-benar. Cuma sunat tebal. Sebab nak membesarkan Allah, nak bezakan. Jadi tak ada masalah lah, insya-Allah kan. Tapi kita kadang-kadang sebut elok aja insya-Allah. Bila bila berkawan sikit jadi insya-Allah pula. Kau sebelum ni aku tengok tak pelat pun. Janganlah terikut tu, kita teruskanlah. Cuma tak salah. Dan sah sembahyang. Allah tu sah sembahyang, tak ada masalah. So itu adalah tebal tu adalah taghlis, tebal tu adalah sunat. Dan sunat juga tak memanjangkan ketika takbiratul ihram. Tak memanjangkan lebih daripada 2 harakat. Allahu Akbar. Mula-mula. Sunat 2 je. Bukan Allahu Akbar. Itu kan panjang sikit kan? Tak. Sunat 2 je. Mula-mula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja. Ketika takbiratul ihram sahaja. Tapi kalau nak panjangkan juga, harus. Kan tadi sebut sunat 2. Harus buat sampai 7 alif. 7 alif berapa harakat? Pernah dengar 7 alif? Pernah kot. Tak pernah dengar. 14 harakat. Allah. Tak habis. Banyak sangat nak masuk niat. Sampai 14. 7 alif. Itu maksimum. Cuma sunat Allahu Akbar. Sunat. Berbeza dengan takbir intiqalat. Takbir yang selain daripada takbiratul ihram tadi. Dia panjang pendek, 2 ke 4 ke 6 ke, dia bergantung kepada jauh mana nak pergi. Daripada berdiri nak ke rukuk kan pendek. Jadi Allahu Akbar. Jadi panjang sekadar tu lah. Masa nak sujud kan panjang, jauh sikit perjalanannya. Jadi panjanglah lagi. Allah panjang lah. Nak naik daripada sujud ke berdiri kan panjang perjalanan tu. Jadi Allahu Akbar. Berapa maksimum 7 alif? 14 harakat. Yang itu sunat ikut jauh mana nak pergi. Lama mana nak gerak. Lagi lama kalau sakit lutut lagi lama. Kalau gerak dengan sakit lutut kan lagi lama. Allah. Jangan Allahu Akbar, dia tak gerak lagi. Ada tempat, saya jumpa satu tempat dekat Kuantan ni. Ada satu. Dia Allahu Akbar, dia tak pergi lagi. Bukan, dia dah pergi, tapi Allahu Akbar. Lepas tu dia pergi. Makmum dah lawa, dah cepat pada dia. Sebab dia tua. Sepatutnya jangan gitu. Paling-paling pun pergi dulu. Sebenarnya tak okey gitu, tapi tak apalah, ada masalah kan. Nafas ke, dia dah tua sangat ke. Jadi bila pergi dulu, dah nak sampai, Allahu Akbar. Gitu. Ini tak, dia bangun tu, Allahu Akbar. Makmum tu, berhenti. Berhenti. Kita boleh bangun. Makruh lah hukumnya mendahului imam, tak batal. Jadi penuhi ruang tu, penuhi ruang sunat selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram 2, lebih harus maksimum 14. Selain daripada takbiratul ihram, ikut jauh mana nak gerak. Sampai berhenti lah, sampai bar. Dan sebaiknya penuh. Itu paling sunat, paling afdal, penuh. Penuh ruang kosong. Saya suka guna istilah Darjah 3 itu. Fill in the blank. Apa dia? Penuh ruang kosong kan? Tak ngaji, tak Darjah 3. Macam tak rasa ke ponteng ni. Fill in the blank tahu? Kan ada fill in the blank. Dah lama sangat dah belajar, lupa. Maksudnya soalan peksa tu penuhi ruang kosong. Lepas tu saya lepas tu ada tanda garis-garis sambung. Apa kat tengah tu? A B C D. Kan fill in the blank. Jadi ketika nak sujud tu daripada berdiri, kan dia ada ruang kosong. Allah kalau tak sebut apa-apa kan. Kan ruang kosong. Penuhi ruang kosong tu dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai je. Kalau boleh buat setepat mungkin, lagi afdal. Itu segi afdal je. Dari segi sah boleh je. Allahu Akbar. Kesian makmum. Break. Tengok. Memang kesian makmum. Kalau ada masalah sangat pun, pergi dulu. Dah dekat-dekat, baru Allahu Akbar. Sepatutnya tak gitulah. Penuhi ruang kosong. Okey. Dari segi Allahu Akbar, ra tu sunat dimatikan. Allahu Akbar. Kalau hidup pun tetap sah. Tapi ada dia panggil menyalahi sunnah. Dia panggil, Allahu Akbaru. Masih lagi sah.
Sebab tak mengubah makna pun. Dia cuma sepatutnya bila berhenti tu matikanlah ra tu kan. Dan macam tu juga masih lagi sah jika ra tu bergetar. Allahu Akbar. Masih lagi sah. Macam jugalah makruh. Cuma sah. Sebab dia ra tu dia Allahu Akbar. Pernah jumpa cerita ni. Apa dia? Ba Allahu Akbar. Wish, tu bahaya tu. Akbar tu gendang. Allah gendang. Alif kaf ba ra kan? Alif kaf ba alif ra. Gendang. Allahu Akbar. Allah gendang. Itu haram, berdosa, tak sah sembahyang terus. Tu lah. Sebab dah kata Allah gendang, tapi tak kafir lah. Kenapa pula? Dia bukan niat kata Allah tu gendang. Dia kata apa kau cakap Allah tu gendang? Allah Tuhan lah. Kafir kau. Tak. Sebab dia bukan niatkan begitu. Cuma berdosa tetaplah berdosa. Kadang-kadang biasa orang yang payah nak masuk. Dia Allah Astaghfirullahalazim. Auzubillah minasyaitan. Qul a'udzu birabbin nas. Allah astaghfirullahalazim kan. Lama-lama Allahu Akbar. Tu belakang panjang. Sebab tu memang masalah. Tapi kalau Allahu Akbar makruh. Sah mayang. Ataupun Allahu Akbaru masih lagi sah. Masih lagi sah. Allahu Akbar. Tu saya orang Jawa. Jawa pekat. Allahu Akbar. Dia punya Allahu Akbar. Dia macam tebal kat situ kan. Masih lagi sah. Sepatutnya tak tebal. Masih lagi sah. Semua tu jumpa. Lepas tu cerita. Kalau tidak tak cerita. Habis kat situ. Apa lagi ya? Ada lagi. Tapi yang ni kan, kalau dalam kitab-kitab yang tebal sikit, dia bagi contoh macam-macam. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Ikbar. Kita tak buat tu. Ikbar tu darah haid. Jadi kita memang tak buat begini. Siapa yang buat gini? Biasanya orang yang cakap bahasa Arab, dia nak main-main ke apa, maka dalam kitab dia tulis. Hukumnya haram, berdosa. Ikbar, akbar. Macam saya tak lupa. Ada 14, 15 yang salah. Cuma yang kita orang Melayu tak buat kerja-kerja gitu. Memang kita tak buat. Cuma yang kitanya kena jaga sikit je. Allah dulu, jangan main terbolah gitu. Allah kat luar okey je kena sembahyang Allah. Kan kita kan terkejutkan O kan. Kita O. Kita bukan A, alif A bunyi O gitu. Lepas tu alif atas A, kita alif atas O. Lepas tu Allah. Jadi jaga je Allah. Okey, jaga je. Berhati-hati cukup dah kita. Mujurlah kita tak buat kerja pelik-pelik tu. Dan wajib disertakan niat. Dan wajib disertakan niat itu yakni qasad, ta'arud dan ta'yun. Ni kita bahas sebelum ni lah. Qasad, ta'arud dan ta'yun pada sembahyang fardu. Maksud aku sembahyang ta'arud fardu, ta'yun atau ta'yin fardu apa? Zuhur. Tu lah 3 kan. Pada sembahyang fardu kena ada 3. Mana ni? Dekat Allahu Akbar tadilah. Atau qasad dan ta'yun, aku sembahyang apa? Pada sembahyang sunat. Sunat apa? Duha. Sebutlah. Maksud niat lah. Okey, yang mempunyai waktu. Solat sunat yang mempunyai waktu. Contohnya solat sunat duha, solat sunat tarawih, kan ada waktu dia. Witir, 2 hari raya, gerhana, kan ada waktu. Dia sunat tapi ada waktu. Jadi wajib nak sahaja aku sembahyang apa? Hari raya. Cukup lah. Sedang hari raya tu sunat ke fardu? Tak wajib niat. Sedangkan kalau solat fardu wajib. Contohnya aku sembahyang, saja aku sembahyang zuhur. Tak boleh, tak sah. Tak jadi tu. Sebab apa? Zuhur tu zuhur fardu ke? Ya, fardu. Kena niat fardu. Dia panggil ta'arud. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Tapi kalau sembahyang sunat, saja aku sembahyang qabliyah maghrib, qabliyah isyak. Qabliyah tu sunat. Kau tak niat? Tak payah niat. Sunat je niat sunat. Sunat. Sebab tu dia kata qasad dan ta'yun, tak ada ta'arud. Ta'arud tu kalau fardu lah, kalau sunat lah. Ta'arud tu. Jadi sekarang ni sembahyang sunat tak wajib ta'arud. Tak wajib nyatakan, tak wajib niat sunat. Sebab dia memang sunat. Tapi kalau solat fardu wajib niat. Qada fardu.
Sebab qada boleh dua. Qada fardu boleh, qada sunat pun boleh. Cuma kita biasa qada fardu. Qada sunat tak. Sebab fardu pun tak terqada-qada. Nak qada sunat apa? Tu kita. Jadi bila sebut qada tadi, qada fardu wajib. Wajib niat fardu. Wajib niat fardu masa qada. Sahaja aku dan wajib niat fardu tu sahaja, tak wajib niat qada. Qada wajib niat qada tak? Kau contohnya, sekejap lagi nak sembahyang, lepas ni nak sembahyang qada subuh. Bila-bila punya lah, dulu-dulu punya ke muda-muda dulunya. Wajib tak niat, sahaja aku sembahyang, fardu, fardu tu wajib. Subuh, ialah fardu apa? Subuh, 3. Lepas tu, qadaan. Oh iya. Sekejap lagi, pukul 9. Nak sembahyang, 9 malam. Tak wajib qada. Sebab mana boleh tunai? Boleh tunai tak? Subuh boleh tunai tak pukul 9 malam? Sekejap lagi je lah. Mana boleh? Bila tak boleh, maka tak wajib. Tak wajib niat qada. Tapi nak niat qada pun boleh. Tak wajib niat. Sebab nak tunai tak boleh. Bila nak tunai tak boleh, kau sembahyang juga, qada lah tu. Jadi itu. Jadi tak wajib niat qada. Kecuali pukul 9 je lagi, nak tak sembahyang isyak lagi, belum sembahyang isyak. Katalah pukul 9 belum sembahyang isyak, nak sembahyang qada isyak. Yang tu kena niat qada. Sebab kalau dia tak niat, dia jadi tunai. Tapi tak adalah orang buat gitu. Orang buat tunai dulu baru qada kan. Jadi kalau sembahyang qada perlu niat fardu juga. Sembahyang sunat, sembahyang qada sunat tak perlu niat sunat. Contohnya tadi duha sembahyang. Tiang, pakat-pakat sembahyang kat sini. Hebat ni, wali-wali lah ke ni. Tadi tak sembahyang duha, petang pukul 8, pukul 9, pukul 10 tadi tak sembahyang duha. Sekejap lagi rasa nak sembahyang duha. Boleh? Malah sunat untuk qada. Niatnya sahaja aku sembahyang duha. Qadaan. Mana boleh sembahyang duha adaan pukul 9 malam? Automatik jadi qada. Habis tu sunat ke? Tak niat sunat. Tak wajib niat sunat. Kenapa pula? Sebab mana boleh wajib duha? Memang ada sunat. Jadi tak perlu. Sama juga, kita faham bila dia ada satu aja, maka tak perlu niat. Contoh, kita nak sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kena niatlah qabliyah ke ba'diyah. Sahaja aku solat qabliyah zuhur, sahaja aku solat ba'diyah zuhur. Boleh? Kena niat. Okey. Kalau sembahyang asar, qabliyah asar, wajib niat tak qabliyah asar? Tak wajib. Sebab apa? Di mana ada ba'diyah asar? Maka sahaja aku solat asar. Ya. Sahaja aku solat asar, itu fardu. Tak. Fardu sahaja aku solat fardu asar. Baru fardu. Habis tu sebenarnya apa ni? Aku solat asar. Sahaja aku solat asar. Allahu Akbar. Qabliyah ke ba'diyah? Tak ada ba'diyah. Tak perlu. Sama juga. Sahaja aku solat subuh. Qabliyah ke ba'diyah? Ni cerita bukan fardu lah yang sunat. Qabliyah ke ba'diyah? Tak payah qabliyah ba'diyah. Di mana ada ba'diyah? Tapi Zuhur kena niat lah. Sebab dia ada ba'diyah, dia ada qabliyah, kena niat lah mana satu. Maghrib kena niat lah. Isyak kena niat lah. Sebab dia ada dua-dua. Sama je. Sebab tu qada tak perlu niat qada ketika bukan waktunya. Macam kejap lagi nak sembahyang subuh, qada tak perlu niat. Sebab tak boleh jadi tunai pun. Niat tunai pun jadi qada. Sahaja aku solat fardu subuh, fardu subuh adaan pukul 9 malam sekejap lagi, jadi qada juga. Sebab mana boleh tunai pukul 9? Mana boleh tunai? Faham? Kat situ lah. Kita faham lah. Bila ada pilihan, baru wajib. Bila tak ada pilihan, tak perlu. Tapi niat juga sunat. Nak bagi tahu, kuatkan lagi. Dan wajib disertakan niat itu, qasad dan qasad dan ta'yun pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dan sebab. Atau qasad hendak sembahyang juga pada salat mutlak. Pada sunat mutlak. Dengan awal takbirnya. Kalau sembahyang mutlak, ini pun kita tak buat lah. Kita buat lah sunat mutlak. Faham sunat mutlak? Semayang saja, tak ada apa-apa. Qabliyah dah semayang, ba'diyah dah semayang, witir dah, duha dah maksimum. Duha dah maksimum. Witir dah 11. Tak lagi dah. Semayang, semua dah semayang. Apa nak semayang apa? Sembahyang ajalah. Semayang dia panggil mutlak. Semayang ajalah. Ada buat? Siapa buat memang hebat lah. Hebat atau bodoh? Sebab apa? Hebat sebab semua dia dah semayang, sampaikan tak ada benda nak semayang, akhir sekali dia semayang saja.
Hebatlah. Atau bodoh kenapa? Banyak qada sembahyang saja apa? Qada lah weh. Banyak solat sunat tak buat, pergi sembahyang saja. Tak sekedik langsung. Qabliyah ba'diyah tak buat, sembahyang saja. Sembahyang saja tu aku sembahyang. Sunat apa? Sunat saja-saja. Memang tak sekedik sangat siapa buat gitu. Ataupun dia terlalu hebat. Semua sunat dah buat sampai tak ada sembahyang je dia nak buat. Maka jika sembahyang tu sembahyang sunat mutlak, niat aku sembahyang, usalli, aku sembahyang, Allahu akbar, aku sembahyang. Sembahyang apa? Tak ada, sembahyang aja. Sembahyang aja. Jadi dia panggil solat sunat mutlak. Awal takbir, masa takbir tu iaitu alif pada Allah. Tu alif pada Allah. A tu dah boleh niat dan dikekalkan hingga ra pada akbar. Uyo, susah nak buat ni. Tu dah ada niat dah. Allahu akbar, habis niat. Kita tak masuk situ kan? Kita masuk kat mana? Tu tak ada apa lagi kan? Tak ada lagi kan? Allah, kat situ baru kita niat. Hu dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Bar dah tak ada dah kan? Kita kat Allah. Dia kata kat sini daripada A sampai Ra. Susah nak buat. Kerana itu dia bahaskan muqaranah pula. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu adalah niat. Niat adalah qasad nak muqtarinan, beserta dengan perbuatan, iaitu takbir. Maka dia nak bagi tahu, nak masuk kat mana? Masuk dekat A sampai Ra. Tak boleh masuk. Nak masuk macam mana? Macam mana nak masuk? Tak boleh masuk. Maka muqaranah sembahyang. Terus. Muqaranah sembahyang. Dia bahas muqaranah. Muqaranah ni dia serta. Dia berserta. Mudah nak faham muqaranah. Apa maksud muqaranah? Allahu akbar dalam masa yang sama niat. Tu muqaranah. Cuma kadang-kadang dia boleh daripada awal sampai akhir. A sampai Ra. Kadang-kadang dia duduk kat celah-celah mana-mana. Allah, dia duduk kat situ. Kadang-kadang dia duduk kat Ra. Dia duduk kat mana-mana. Okay? Jadi kita nak faham muqaranah ni adalah berserta. Salah faham, dia akan menyusahkan. Takbir susah, takbir panjang, takbir banyak kali. Salah faham muqaranah ni. Macam mana kita nak faham maksud muqaranah? Allah sekali dengan niat. Allah sekali dengan niat. Seumpama ular lalu, kita ambil pukul. Perbuatan kita pukul tu perbuatan lah. Dan kita berniat untuk pukul. Itulah muqaranah. Ular, pup. Ular ambil kayu, pup. Okay. Itulah muqaranah, berserta. Ular ada kayu. Apa kata kita ambil kayu, kita pukul ular itu? Mana tak ada patut. Mana ada fikir? Ada fikir? Aku nak ambil kayu. Sahaja aku ambil kayu ni untuk pukul ular. Macam tu? Tak ada. Kita ular, kan? Itulah dipanggil niat dan muqaranah. Kita pukul tu perbuatan. Dan ketika kita pukul tu memanglah ada niat nak pukul. Itulah muqaranah. Itulah macam mana kita nak sembahyang. Allah tu macam soalan pukul lah, macam soalan perbuatan. Sebut kat mulut Allah tu, lepas tu dan dia pula nak sembahyang. Jadi Allahu akbar, nak pukul. Gitulah. Dia tengok ular, terus pukul. Ambil kayu, pukul. Itulah muqaranah. Dia ada dua kat situ. Pertama, dia ada perbuatan memukul. Yang kedua, dia ada niat. Dia ada niat. Dia berbeza dengan sebab dia tengok ular kat situ. Ular ada kayu kat sini. Dia sedar ni ada kayu, ni ada ular. Jadi bila nampak ular, dia ingat kayu ada, dia ambil. Perbuatan sekali dengan niat. Dia berbeza dengan ular jatuh atas kepala. Dengan jalan-jalan ular jatuh atas kepala. Dia buat macam ni, kan? Yang dia buat tu dengan perbuatan, ada niat tak? Tak ada. Dia panggil itulah beza dia. Tu je beza dia. Jadi muqaranah ni berserta tu memang nak, tapi memang dia nak, memang dia niat dan dia terus buat. Ketika ular jatuh, dia rasa geli, dia reflect, dia panggil. Yang itu dia tak, bukan nak, dia buat saja. Tapi nak tu tak ada. Nak tu niat. Tu jelah perbezaannya. Maka adalah muqaranah. Muqaranah tu menyertakan niat. Muqaranah tu 3 namanya, ada 3.
Pertama, muqaranah kamaliyah. Kamal ni sempurna. Iaitu menghadirkan yang tersebut itu, Allahu Akbar, dengan niat nak sembahyang qasad, ta'arud dan ta'yun tu, pada fardu, dihadirkan pada hatinya ketika alif Allah dan dikekalkan sehingga ra. Ni saya cakap tak boleh buat ni. Tak boleh buat. Kerana apa saya kata tak boleh? Kerana muqaranah kamaliyah ataupun istilah lain dipanggil muqaranah haqiqiyah, samalah. Kata Imam Haramain, kata Tok Guru Imam Ghazali, nama dia Imam Haramain, Imam dua tanah haram. Dia kata tiada meliputi akan seorang daripada dapat menghadirkan qasad, ta'arud dan ta'yin dalam kesemua 8. Alif lam lam ha alif kaf ba ra, 8 tu. Allahu Akbar. Tak ada orang yang boleh buat dengan kuasa manusia. Allah terus ada niat sampai ra baru habis. Tak ada boleh buat dengan kuasa manusia. Ianya mustahil dilakukan kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Dia istilah panggil orang khawas, wali-wali lah. Mereka yang dikhaskan, dikhusus, ditakhsiskan oleh Allah. Mereka yang ada makam di sisi Allah, para wali. Mereka ni, dia kalau muqaranah urfiyah tak sah. Urfiyah ni apa pula? Ya, nanti kita akan bincang. Tak sah. Dia mesti muqaranah kamaliyah. Dengan maksud Allahu Akbar, ada dalam tu niat dia berterusan. Ada tu. Ada nak semayang yang 3 tu. Kalau aku nak semayang fardu subuh, ada, sentiasa ada sampai ra. Macam mana kita nak faham? Untuk kita bodoh-bodoh kita nak faham kesedaran tu macam mana boleh ada yang kata tak boleh nak buat. Allahu Akbar, tak boleh nak buat. Kita memang tak boleh nak buat. Seumpama kalau kita tengok, contohnya, saya suka bagi contoh ni. Kita dekat highway, kita tengok ada orang nak melintas. Highway laju ni, Lebuh Raya Utara Selatan plus. Kereta, lori, tiba-tiba mungkin ada barang jatuh kat tengah-tengah tu, dia berhenti kat tepi, dia nak lintas, macam dia nak ambil kat tengah-tengah. Kita tengok ada kereta, ada apa laju ni, kita tengok, macam ni kita tengok, vum, vum, dia pun lagi nak bagi ambil. Kita buatlah, nak buat lebih dramatik. Budak kecil, umur 7 tahun, lebih dramatik lagi. Nak pergi ambil barang dia, anak patung dia ke, kereta kontrol dia yang jatuh tu. Ni kereta, vum, vum, vum ada ni. Kita rasa macam ni? Kan? Ke kita boleh minum air, minum air. Tengok ada? Tak, kita kata, nak panggil, nak selamat jauh. Nak jerit, dia tak dengar. Kita rasa macam mana? Rasa macam, lepas juga. Itu ada? Boleh? Sentiasa sedar tu. Ketika Allahu Akbar, aku nak sembahyang fardu subuh. Ada terusan. Tak boleh. Tak boleh. Tak mampu. Kerana tu Imam Haramain kata, hanya mustahil orang boleh buat, hanya orang yang Allah bagi. Dan ianya tak boleh lakon. Macam mana kita punya kita, perasaan kita, hati kita sentiasa melihat Allah. Berhatilah, basirah. Mata hati sentiasa melihat Allah. Sentiasa merasa Allah tu ada. Tak boleh buat? Tak boleh buat. Sekarang ni, kita mengaji, kita rasa Allah tu ada. Keluar, tak rasa dah. Memang Allah ada. Kalau kita kata Allah ada, tapi rasa tak? Rasa tak apa-apa yang berlaku semua dengan izin Allah? Tak rasa. Tapi bila tanya, tahulah. Memang izin Allah. Mana? Mestilah takdir Allah, qada dan qadar daripada Allah. Tapi rasa tak? Tak rasa. Yang itu tak boleh buat-buat. Tak boleh buat. Kalau nak buat, dia jadi berlakon. Kat rumah tak itu. Berlakon depan orang. Dia tak jadi. Dia tak akan jadi. Lakonan tak boleh jadi. Itu hanya Allah yang bagi. Yang ditaksiskan. Yang dikhususkan bagi Allah. Mudah-mudah kata, Allah bagi rezeki kat dia, dia dapat rasa. Dia muqaranah kamaliyah. Stop kat situ. Sebab kita cerita pun kita tak boleh buat. Yang ni kita boleh buat. Muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah. Iaitu menghadirkan niat yang tersebut di dalam takbirnya. Qasad, ta'arud, ta'yin saja aku sembahyang fardu subuh tadi. Jikalau hadir niat itu pada satu suku, mana-mana celah mana-mana daripada takbir, sama ada Allah ataupun akbar, mana-mana mana-mana saja, atau dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir itu, memadalah. Itu yang kita dah buat. Yang mana kita buat? Allah, kat situ je yang boleh tarik panjang. Nak tarik tak boleh kan? Dia jadi istifham dia panggil. Jadi adakah Allah Maha Besar? Tak usah sembahyang. Nak tarik kat mana? Nak baik teruk tarik situ. Nak tarik kat mana?
Allah. Allah. Ha, nak tarik kat ha lagi tak boleh. Allah. Tak boleh. Allahu akbar. Tak sah sembahyang. Allahu tak boleh juga. Allahu akbar. Kan sebut tadi akbar gendang. Allahu akbar kat situ pelik pula. Jadi tak ada tempat kita nak tarik. Allah situ je boleh panjang. Jadi kat situ je lah. Sedangkan nak masuk kat mana-mana boleh. Nak masuk kat A boleh, kaf boleh, ba boleh. Tapi boleh ke nak masuk situ? Nak tarik macam mana? Faham nak tarik tu? Nak niat tu macam mana? Jadi kalau ada orang Allahu akbar, tu terus masuk semua. Boleh, silakan. Hebatlah kalau boleh. Jadi nak tak nak dekat lam itu Allah, dah lah dia dua. Itu yang afdal, yang sunat, dan dia boleh sampai 14. Hantam kat situ. Tu yang kita panjang kat situ. Memadalah bagi orang awam atau membuangkan ijtihadnya sekira-kira, jangan lupa dan lalai daripada mengingat niat tatkala tu mengata Allahu akbar. Itu pun dinamakan muqaranah urfiyah. Urfiyah ni separuh. Sikit, sebahagian. Dia kata, kalaulah boleh masuk dekat mana-mana niat tu okey. Iaitu yang boleh masuk je dekat alif boleh, kaf, alif lam lam ha, alif kaf ba ra, boleh masuk kat mana-mana. Yang logiknya masuk dekat Allah, kat situlah sebab tu panjang. Okey. Dan dia kata memadai bagi orang awam. Bagi orang yang muqaranah kamaliyah, para wali tak sah niat gitu. Dia kena penuh. Kita tak tahu, kita cuma cerita. Jadi, dan dia kata kalau Allah pun tak boleh masuk juga dekat tu. Nak masuk niat tu tak boleh. Macam mana? Dia kata ni. Apa dia? Jangan lupa dan lalai daripada mengingat niat. Ingat niat. Ataupun bercakap. Ataupun lafaz. Ataupun baca dalam hati. Itu bukan niat. Sahaja aku semayang fardu subuh. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Yang baca kat mulut, usalli. Itu bukan niat. Baca dekat hati, sahaja aku semayang. Itu juga bukan niat. Tapi dia kata, kalau tak boleh masuk juga kat Allah tu, niat tu, bacalah ataupun ingat. Dia guna perkataan ingat. Jangan lupa dan lalai. Dan ingat 3 benda. Jangan lupa. Aku semayang subuh, aku semayang fardu subuh, aku semayang subuh. Kat mana ni? Kat situ. Itu yang kita duk baca kat situ tu. Allah, panjang. Sahaja aku semayang fardu subuh. Sedangkan sahaja aku semayang fardu subuh tu bukan niat. Sebut kat mulut pun bukan niat, dekat dalam kepala otak kita bukan niat, dekat hati pun bukan niat. Maksud yang kita baca-baca dalam hati. Dia panggil hadisun nafsi. Kita dah bincang sebelum ni kan. Ada hadisnya, ada hadisun nafsinya, ada azamnya. Jadi, itu bukan niat. Habis tu macam mana? Dah tak boleh sangat. Baca ajalah. Dengan baca, akan ada niat tanpa kita perasan. Senang. Cuma, kalau kata adakah itu niat? Bukan. Habis tu kenapa baca-baca juga dalam hati? Sebab aku tak reti nak buat keluar niat. Kenapa tak reti? Puas mengaji, tak faham-faham. Macam mana? Sebab tak semua orang, kan kita sebut sebelum ni, kita mengaji sebelum ni, bab niat pun berapa lama? Lebih 2 jam. Bab niat baru ni. Bukan baru ni lah, yang sebelum ni. Niat pun, alahai baca senang aja, tapi nak faham bab niat. Kerana niat, saya sebut kan, niat tak sama macam sujud. Sujud senang je nak betul. Sujud sekarang, kaki, tangan tu betul sikit, kaki, lipat sikit. Lutut tu, okey, perut tu jauh sikit. Okey, sah. Sujud. Senang. Niat macam mana nak tentukan orang tu betul niat ataupun tidak? Dia belajar. Oh, dah faham. Okey, niat. Dah niat lah. Macam mana kita ni yang mengajar ni nak right? Nak bagi markah. Boleh? Mana boleh? Niat kan tak nampak. Dia sebut kat mulut tu lafaz, tu bukan niat. Sebab tu susah. Dalam banyak-banyak niat paling susah. Sujud boleh bagi markah. Rukuk boleh bagi markah setelah ajar. Buat masuk periksa pun tak boleh. Dia ni pandai niat ke tak? Berapa persen? Tak boleh. Macam mana cikgu, macam mana ustaz, macam mana ustazah nak bagi dia markah sedangkan niat tu tak nampak? Tak boleh. Sebab tu dia paling susah sekali. Akhir sekali dah paling susah macam mana? Kau baca je lah dalam hati. Tu dia kata. Masuk baca tu saya punya bahasa. Bahasa dia sentiasa ingat. Aku semayang. Jangan lalai. Aku semayang. Itulah baca lah tu. Aku semayang subuh. Saya sebut banyak kali bagi nampak dramatik je. Dia sekali je. Aku semayang subuh, Allah, tengah semayang subuh, Allah Akbar. Dalam hati tu, bukan kat mulut tu. Allah, tengah semayang subuh ni yang fardu, yang wajib, Allahu Akbar. Jadilah. Itu bukan niat? Bukan. Kenapa? Payah sangat nak masuk. Nak buat macam mana? Maka ketika dia duduk berusaha, tidak lalai lah tu. Duduk bercakap tu dalam hati dia tu, dalam kepala dia tu, duduk cakap tengah semayang, aku nak semayang fardu ni. Masuklah kau niat, masuklah kau. Niat tu ada. Dan kadang-kadang dia tak perasan pun. Jadi nak macam mana susah sangat.
Orang lain kalau dah semayang 5, 6, 10 tahun, tak perlu dah nak usolli, nak baca Allahu Akbar terus. Takkan tak reti-reti lagi. Takkan tak reti-reti lagi dah berapa lama semayang. Kadang-kadang ada orang gitu, tak boleh salahkan dia. Dan ada orang kata, apa salahnya kita amal sampai mati lah. Bukannya susah pun, baca je. Tak pakai modal pun. Air liur pun tak pakai. Kan benda tu free je dalam kepala je. Baca lah. Ada orang kata gitu. Okey juga. Okey juga. Lainlah payah nak kena bangun duduk dalam kepala je. Allah saja aku sembahyang fardu subuh. Free kan? Buatlah sampai mati. Boleh. Cuma macam tak ada upgrade lah. Tak upgrade lah dia punya ibadah. Handphone je lepas upgrade. Ibadah tak upgrade. Tapi boleh, tak ada masalah. Okey, jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengata Allahu Akbar. Itu pun dinamakan muqaranah urfiyah juga. Jadilah sahlah sembahyangnya pada orang awam yang banyak ini kita semua. Dan kata Syekh Bujairimi, bermula muqaranah urfiyah bahawa disertakan yang istihdarkan. Istihdar ni daripada perkataan hadir lah. Hadir. Yang dihadirkan, muqaranah urfiyah tu bahawa disertakan yang dihadirkan, yang diingatkan, yang wajib dengan satu suku daripada takbir. Mana-mana celah-celah takbir Allahu Akbar tadi. Okay? Dan yang wajib istihdar, yang wajib dihadirkan hati tadi itu qasad, ta'arud dan ta'yun. Pada satu suku daripada suku takbir. Mana-mana celah tu lah. Allahu Akbar, mana-mana saja. Yang paling logik sekali dekat lam tu kan. Seperti barang yang ditakrirkan, yang ditetapkan Syekh kami Al-Hufni, daripada Syekh Al-Hulaifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syubairi dan Syekh Ramli itu. Senang ni, dia cerita benda yang sama je. Yang ni tak boleh. Muqaranah tauzi'iyah, yang ni tak sah. Mensuku-suku akan suku niat pada suku takbir, iaitu macam mana? Dimuqaranahkan qasad pada Allah. Allah aku semayang. Okey. Dan ta'arud pada ha. Allah aku semayang, ha tu fardu. Dan ta'yun pada akbar. Akbar tu subuh. Tak sah. Tu. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghamparkan suku niat pada suku takbir. Dia cuma macam Allah dia niat macam ni dulu. Aku semayang. Niat dulu semayang. Lepas tu niat fardu. Lepas dah habis tu niat yang ketiga subuh. Tak boleh. Dia niat saja aku semayang fardu subuh tu sekali. Sebab tu kalau Tok Guru belah petani, dia panggil disilaukan. Disilaukan di hati. Dia guna perkataan tu. Kita kat Melayu ni kita panggil dilintaskan. Lintas di hati. Bahasanya Tok Guru petani dia panggil disilau. Silau ni kan silau kan. Silau. Dia bukan satu tak. Dia silau sekali terus. Sebab tu dia kata tak boleh. Tak boleh kalau dia nak nampak tu, kalau dia masuk macam sini ada 3 tiang. Tengok ni, terus ada 3 kan. Alah ada 4 lah. 4 tiang. Sebab qasad ta'arud ta'yin tu 3. Yang tu tutup ambil 3. 3, nampak 3 terus kan? Mana nampak tiang 1, tiang 2? Tak. Niat pun gitu, 3 terus. Jadi bila dia niat, aku semayang ketika Allah tu aku semayang dulu. Semayang apa tak ada lagi, tak niat lagi. Allahu Akbar, baru niat semayang apa? Tak boleh, tak sah. Tu dia panggil muqaranah tauzi'iyah. Maka adalah muqaranah ini tiada memadai pada niat, tak memadai pada niat, muwafaqat ulama padanya. Muafakat ulama, sepakat ulama tak sah. Bersalahan yang 2 surah, 2 gambaran dahulu, muqaranah kamaliyah dan urfiyah tu diterima. Maka yang pertama ittifaq bagi yang kuasa. Yang pertama muqaranah kamaliyah, siapa yang mampu wajib. Okey? Wajib buat. Iaitu Allah sampai alif sampai akbar, ra tu semua ada niat dalam tu. Dan jika membawakan was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang mu'tamad. Oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan yang lain daripada keduanya, ramai lagi. Dan jika lemah ia tak mampu daripada takbir dengan bahasa Arab, ni bab lain pula. Nanti dulu tu. Jadi itulah. Jadi pastikan kita masuk, orang awam kita masuk kat lam tu je lah. Bacalah.
Kalau payah sangat, bacalah. Sahaja aku semayang ke usolli, bacalah dekat lam tu. Nak lagi, baca sebelum takbir, baca sekali dah. Sahaja aku semayang ataupun usolli fardhu subhi ke, baca dulu dekat mulut, usolli, atau bahasa Melayu, sahaja aku semayang fardu subuh. Dah baca kat mulut, Allahu Akbar, baca sekali lagi dalam kepala. Ini payah sangatlah, yang teruk sangat ni. Baca lagi sekali dalam kepala. Kat mana nak baca? Dekat Allah kat situ. Maka akan ada niat, mungkin dia tak perasan, akan disilau, dilintas kat situ. Yang kita nak bukan yang kat mulut, bukan yang baca kat kepala, tidak. Dah macam ni payah sangat, teruk sangat. Dan ianya kan susah kan? Susah kita nak tentukan. Tak boleh nak bagi markah. Dia ni pandai niat 80% markah. Ini 70%, tak boleh. Sebab benda tak nampak. Benda tak nampak. Jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, tak mampu bahasa Arab, dia tak erti sebut, teruk sangat ni, mungkin baru masuk Islam kot. Hendaklah diterjemahkan dengan bahawa dirinya, dengan bahasa dirinya. Dan wajib ia belajar jika ia dapat. Dia kena sebut lah. Kalau tak boleh Allah Akbar, dia kena tukarlah. Allah apa Maha besar ke apa. Memang tak boleh sungguh. Tak erti. Nak sebut akbar tak erti. Ada. Boleh jadilah. Mungkin dia tak pernah dengar. Mungkin dekat apa Taiwan, tempat-tempat yang tak ada Islam langsung ke, tempat yang kita kadang tak. Kadang kita tak tahu. Mungkin ada. Tak pernah dengar pun Islam. Masuk Islam tak pernah dengar. Allah pun tak erti nak sebut. Kita kat sini, dekat tempat yang biasa ada internet apa ni, akan dengar juga azan orang kafir ni. Akan dengar juga. Jadi dia tak susah walaupun pelat. Yang ini langsung tak boleh. Jika ada lah. Jika ada, tukar. Tukar. Allah Maha Besar tu tukarlah dengan Tuhan Maha Besar. Bahasa dia. Bahasa Cina ke bahasa apa. Susah jugalah. Habis. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah. Perasan tak? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya solat tu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk, berat solat ni. Tengoklah bab niat, bab takbir, berat rasanya. Berat. Habis. Kita masuk, akan datang rukun qiyam pula. Yang ini akan jadi panjang. Ini jadi panjang. Padahal qiyam pendek berdiri je. Kerana jadi panjang kat mana? Kenapa? Qiyam jadi panjang. Sebab dia automatik kena, dia kata wajib semayang berdiri. Semayang fardu, wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri, dia duduk tak sah. Secara automatik kena bincang pasal apa? Semayang duduk. Jadi panjang qiyam ni. Padahal qiyam pendek je. Cerita kena berdiri je. Kalau mampu berdiri. Dia jadilah persoalan. Mampu tu apa? Mampu tu tak larat. Macam mana pula? Jadi panjang bab qiyam. Nampak macam pendek, dia jadi panjang kerana kita akan bahas berkaitan dengan solat duduk. Dan solat atas kursi. Solat duduk atas kursi. Cara-cara sembahyang, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Jadi qiyam ni panjang sangat. 2 kali juga. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Tersudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Lalladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.